الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas kurniaan, rahmat dan nikmat yang Allah taala masih lagi berikan dan kurniakan pada kita. Kita dapat teruskan pada pagi hari ini, masih lagi diberikan nikmat kehidupan dan nikmat kesihatan dan nikmat kita dapat meneruskan amal ketaatan kita dengan tadarusnya, dengan solat berjemaahnya, dan seterusnya. Kita dapat berada di dalam kelas tadabbur kita pada pagi hari ini. Kita nak sambung balik perbincangan berkenaan dengan cerita tentang ciri-ciri kalangan golongan orang-orang munafik yang disebutkan di dalam awal peringkat surah Al-Baqarah. Ya, baik. Jika kita lihat ibu-ibu yang dikasihi yang dirahmati Allah, kita sambung pada ayat yang kita terhenti semalam. Semalam kita berhenti pada ayat yang ke-16 kan. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan sebenarnya hakikat dalam kehidupan mereka, apa yang mereka buatkan perniagaan itu tidak pernah memberikan keuntungan. Kerana dalam hidup kita, apa yang paling penting adalah, apa yang penting bukan kerjasama. Apa yang paling penting dalam hidup kita adalah nikmat hidayah. Sebab itu sebaik-baik doa, saya dah sebutkan dahulu dalam peringkat awal pengajian kita, sebaik-baik doa yang kita minta pada Allah adalah nikmat Allah tidak mencabut atau menghilangkan petunjuk dan hidayah kepada kita. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kata ulama, Allah beri petunjuk untuk mengenali pencipta. Dipanggil sebagai hidayatul lil khaliq, hidayatul makhluk lil khaliq. Mana ni? Ramai ke khatam ini? Ke ada grup-grup tertentu je? Oh, ikut grup ya? Oh, nanti buat sekali kan? Nanti buat sekali. Yalah. Baik, yang pertama, hidayah mengenal Allah. Baik, ini adalah peringkat hidayah yang paling asas. Bila Allah Ta'ala bukakan hati kita supaya kita berfikir untuk mencari siapa pencipta kita. Sama ada Allah bukakan hati berfikir untuk kita tengok dalam diri kita sendiri, ataupun daripada penciptaan alam, ataupun daripada apa yang Allah jadikan kejadian yang berlaku pada kita. Kita kenal Allah sama ada dengan diri, kata Imam Ghazali, ataupun dengan alam, ataupun dengan makhluk, ataupun dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini qada dan qadar yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Yang kedua, hidayah untuk taat. Hidayah untuk taat kepada pencipta. Ada orang dapat hidayah kenal Allah, tapi dia belum dapat hidayah untuk taat pada Allah.
Sebab itu ada beza. Orang munafik dia dapat hidayah untuk kenal Allah, tetapi Allah tak bagi hidayah kepada dia untuk buat taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan itu Allah Ta'ala tidak berikan hidayah untuk dia. Sebab tu hidayah untuk taat juga termasuk di antara hidayah yang penting. Kita kena minta, ya Allah, ya perbuatan, perbuatan yang kita qada kadar, ya. Saya tulis kecil sebab saya orangnya kecil. Kalau saya orangnya besar, maka tulisnya besar. Ya, hidayah untuk taat, ya, hidayah untuk taat kepada Allah. Baik, yang ketiga, hidayah untuk jauhi larangan Allah. Ini pun termasuk salah satu. Yang keempat adalah hidayah kefahaman atau keyakinan. Hidayah untuk taat kepada Allah. Ada orang dapat hidayah untuk buat kebaikan, tapi Allah tidak bukakan pada hatinya untuk dia meninggalkan perbuatan larangan. Ada orang dia buat amal baik banyak, tetapi dosa dia untuk dia bertaubat meninggalkan belum terbuka pada hatinya. Kemudian hidayah untuk kefahaman dan keyakinan. Kefahaman dan keyakinan yang datang, yang Nabi sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang jika Allah menghendaki kebaikan dan hidayah masuk kebaikan itu, Allah menghendaki hidayah kepadanya, Allah bagi dia faham agama ini dengan sebenar-benarnya. Dia faham dan dia yakin bahawa apa yang Islam bawa padanya adalah benar. Yang kelima, hidayah dia, hidayah kata Imam Ghazali, yang kelima, hidayah mengikuti petunjuk orang-orang yang saleh. Sebab itu kita selalu baca doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa orang-orang yang saleh sebelum daripada kita, dan kita minta agar Allah bagi petunjuk pada kita untuk kita mengikuti jalan orang-orang yang dilalui sebelum daripada kita. Macam doa yang kita baca dalam surah Al-Hashr, kan? Doa dalam surah Al-Hashr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, sabaquna bil iman, yang mendahului kami, lebih beriman lebih awal daripada kami. Ya. Ya. Kefahaman. Ya. Kefahaman atau keyakinan. Kefahaman terhadap agama. Oh, nombor 3, ya. Saya ingat nombor 4 sudah. Saya pun tak nampak. Okey, baik. Dan kalau kita lihat di sini, orang munafikin dia tak dapat petunjuk mengikuti orang saleh, dan dia tidak ada kefahaman terhadap agama, dan dia tidak dapat hidayah untuk taat. Dia hanya dapat yang pertama sahaja. Ya. Sebab itu belum mencukupi petunjuk hidayah itu bagi seseorang, melainkan dia merangkumi kepada 5 perkara ini. Ya, ada setengah orang dia dapat hidayah dengan kefahaman bila dia belajar. Ada setengah orang dia dapat hidayah kerana dia mengikut orang-orang yang mendapat hidayah. Itu. Baik. Ya. Okey. Dia faham Islam tu, tapi dia tidak yakin. Tetapi tidak yakin. Solat Nabi, tapi dia tak yakin. Itu menunjukkan bahawa dia belum faham sebenar-benarnya. Ya, betul. Kalau yakin tak ada tak
Dia yakin ni datang daripada faham yang betul. Ada orang faham salah, jadi bila kefahaman dia tidak jelas, yakin dia pun kurang. Ya. Dan keyakinan ni dia kena lahir daripada kefahaman yang ada amalan, perbuatan. Contoh kenapa kita baca Quran? Sebab kita yakin baca Quran dapat pahala, sebab tu kita buat. Ada orang faham Quran ini betul tapi dia tak nak baca. Sebab apa? Dia belum yakin Quran itu berguna. Ya. Dia membaca Al-Quran. Ya. Dia membaca Al-Quran. Dia kata dia tak mana tengok Al-Quran ni. Al-Quran ni bukannya boleh bermain dia tak. Tapi dia percaya macam benda-benda khurafat, dia percaya pada orang-orang yang buat Islam, buat sihir-sihir Tahayalah. maknanya dia belum dapat hidayah. Ya. Dia belum dapat hidayah mengenal Allah yang sebenar. Selagi mana dia ada unsur syirik kepada Allah. Mungkin dia dapat hidayah untuk taat baca Quran, tapi hidayah untuk kenal Allah sebenarnya belum sampai. Ya. Bahkan ada satu kuliah saya dekat Bukit Jelutong, saya jumpa seorang makcik ni. Saya pun terkejut juga sebab dia nampak diam je. Tapi bila habis kelas, dia tanya saya soalan yang amat mengejutkan. Saya ajar berakidah. Dia tanya saya macam ni soalan. Dia kata saya pernah berbincang, dan saya ni orang yang terbuka sedikit. Saya berbincang dengan jiran saya. Jiran saya ni orang bukan Islam. Dia cakap pada saya, Allah tidak adil. Dia pun tanyalah, kenapa awak cakap Allah tidak adil? Sebab Allah ciptakan kamu Islam, Allah ciptakan saya tak Islam. Jadi untuk kamu masuk syurga lagi senang daripada saya. Saya memang lahir tak Islam, jadi Allah sulitkan saya nak masuk syurga. Adil ke? Awak Allah lahirkan Islam, jadi senang kamu nak masuk syurga? Tidak. Yang saya peliknya, dia percaya pula tu. Lepas habis kelas, dia berdibik dengan saya lama, dekat 40 minit. Itu pun saya kata tak apalah, nanti sambung kemudian. Dia cakap kat saya, Ustaz tolong bagi tahu kepada saya macam mana nak yakinkan saya balik bahawa Allah itu adil. Saya kata walaupun kita lahir dalam Islam, ada orang lahir Islam mati tak Islam. Ada orang lahir tak Islam mati di Islam. Ada orang Islam mati dia masuk neraka. Ada orang tidak Islam lahir tapi mati dia masuk syurga. Dia kata okey tak apa, tetapi dia banyak pusing sikit. Dia kata betul lah tu, tetapi dia kata kita orang Islam walaupun mati masuk neraka, kita tak kekal kan? Betul. Tapi diorang kekal. Dia pusing kat situ pula. Ada aja. Sebab tu saya kata, akak ni syaitan dah was-waskan. Saya kata janganlah kita terikut-ikut dengan bisikan syaitan itu. Baik, saya kata kat dia baik semula, saya kata, dia cakap kat saya, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua manusia percaya pada satu Nabi, percaya pada satu Quran, kitab sahaja? Kan senang. Ini bagi turun Injil, bagi turun Taurat, tetapi last sekali kena ikut Quran, tak kena ikut Injil juga, tak kena ikut Taurat juga. Habis buat apa turun Injil dengan Taurat? Susah. Saya kata duduk dalam kelas kita dah ni. Ya. Saya kata akak ni tanya main-main ke memang tak yakin betul ni? Saya nakkan penjelasan. Kalau tak saya tak yakin gitu. Saya pun kata kalau macam tu ginilah kak, saya kata. Allah dah sebut dalam Quran, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah nak, Allah boleh jadikan sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat kita satu umat, satu Nabi, satu kitab panduan sahaja. Tetapi tak ada hikmah kalau Allah ciptakan manusia macam tu. Allah bagi turun kitab Taurat, ada manusia ingkar pada kitab Taurat. Allah bagi kitab Injil, dah bagi Injil lebih baik daripada Taurat, pun ada orang ingkar kitab Injil. Allah bagi Quran lebih baik daripada Taurat Injil, pun ada orang tak percaya pada Quran.
Maksudnya Allah nak beritahu, bagi kita apa pun, kalau bagi satu kitab pun ada orang tak percaya juga. Jadi Allah nak bagi tahu yang paling lengkap Quran ini pun ada orang tak yakin, ada orang tak percaya. Jadi saya kata pada dia, kalau Allah ciptakan semua kita masuk agama Islam, semua lahir Islam, tak payah ada neraka lah. Kan bagus macam tu dia kata. Eloklah tak ada neraka, biar syurga saja, kita semua masuk syurga. Kata pusing kat situ pula. Saya pun cakap macam ni lah Kak, kita ni makhluk yang paling baik. Kalau Allah cipta kita, tak payah neraka, kita lahir je, turun jadi baik, turun buat amal ibadat, semua dengar cakap. Kita dengan malaikat apa beza dia? Malaikat tu Allah cipta dia memang untuk buat baik je, macam robot, memang untuk buat benda baik. Kalau macam tu, apa beza kita dengan malaikat? Saya kata, baik Allah tak baik ciptakan kita, Allah ciptakan malaikat je lah. Buat susah je ciptakan kita. Kalau kita semua jadi baik kan, baik kita jadi malaikat. Waktu dia diam sekejap. Saya kata renung-renungkan lah. Ya. Saya ada lagi lah, tak apa, nantilah balik, kemudianlah sambung itu. Ya. Tak tahulah minggu depan ada lah pula tu dicari-cari lagi. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia sambung pada ayat yang ke-17 sampai ayat ke-20. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Kita lihat terjemahan daripada ayat yang kita bacakan. Allah Ta'ala firman, perumpamaan mereka ini orang-orang yang menutupi atau menolak jalan hidayah di kalangan orang munafikin ini adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka itu dan membiarkan mereka berada dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat walaupun sedikit. Mereka tuli, mereka bisu dan mereka buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gelita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya kerana mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Baik, ini satu permisalan ungkapan yang Allah Ta'ala berikan yang cukup cantik. Allah Ta'ala ceritakan gambaran kehidupan manusia ini ada beberapa kelompok, 3 kelompok yang berbeza. Ya, 3 kelompok yang berbeza. Ada kelompok yang pertama, ulama menyatakan kelompok orang-orang yang kafir atau kufur. Apa maksud kufur? Kufur ni maksudnya menutup.
Kufur maksudnya penutup. Sebab tu bila kita kata orang ini telah pun kafir ataupun telah pun kufur, maksudnya dia telah pun menutup hatinya, pendengarannya, akalnya dan penglihatannya daripada mendapat petunjuk daripada Allah. Kalau orang yang kufur nikmat, maksudnya adalah orang yang ingkar, ya, orang yang ingkar atau orang yang menutup nikmat itu untuk dijalankan, digunakan pada jalan yang salah, bukan pada jalan yang sebenarnya. Ini perumpamaan orang kafir seperti orang yang berjalan dalam kawasan yang gelap gelita. Kata Imam Syaukani, seperti orang berjalan dalam gelap gelita, dia pakai pakaian gelap dan dia berjalan di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang memberikan yang menunjukkan laluan dalam perjalanan dia, sedangkan perjalanan dia itu penuh dengan duri dan penuh dengan liku-liku. Contohnya kalau kita pergi buat satu game, masuk dalam satu tempat yang gelap, kita pakai baju gelap, orang tak nampak kita, kita tak nampak orang. Kemudian kita kena disuruh berjalan di satu tempat di tepi lereng-lereng bukit yang curam, yang dalam, yang kalau jatuh tersilap jalan kita, mati kita. Agak-agak kita nak daftar tak masuk dalam game tu. Ya, itu perumpamaan contoh orang yang kafir. Orang munafik Allah bagi contoh berbeza, iaitu orang-orang yang orang lain dah nyalakan api untuk dia. Orang bagi torchlight, nak ambil lampu ni, jalanlah. Dia pergi tutup lampu tu, dia kata tak apa, saya boleh berjalan sendiri. Siapakah yang menyalakan api itu, cahaya itu? Adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Nabi menyatakan bahawa perumpamaan aku dengan umat manusia, aku seumpama orang yang mengeluarkan atau menghidupkan unggun api, ya, unggunkan api supaya manusia diterangi dengan kawasan sekelilingnya dan mereka nampak perjalanan hidup dia. Dalam masa yang sama, walaupun Nabi menyalakan cahaya untuk orang ambil manfaat pada cahaya ke pada api? Cahaya. Nabi buat perumpamaan, bila aku hasilkan unggun api, keluar cahaya, aku menjadi orang yang memberikan cahaya pada orang lain supaya dia dapat buat kerja-kerja dan kehidupan dia dengan cahaya itu. Dalam masa yang sama, kata Nabi, aku pesan pada mereka, jangan sentuh api yang panas itu. Maksudnya, walaupun Nabi nyalakan api, Nabi suruh kita ambil manfaat daripada cahaya api supaya kita nampak jalan ke syurga. Tapi berhati-hati, jangan sampai kita nampak cahaya itu, seronok sangat dengan cahaya, sampai kita terjatuh masuk di dalam unggun api tadi. Unggun api itu umpama api neraka. Itu contoh perumpamaan yang Nabi SAW sebutkan. Begitulah hal keadaan orang munafikin. Gambaran yang Allah Ta'ala sebut ini, sebenarnya kebanyakan ulama menyatakan bukan gambaran dunia, tetapi gambaran mereka di hari akhirat. Yang saya pernah sebut dulu dalam tafsir surah Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid, masa kita nak menyeberangi titian sirat, orang-orang beriman, setiap antara kita akan menyeberanginya mengikut cahaya kadar amal kita. Cahaya kita tu akan kuat ataupun samar bergantung kepada amalan masing-masing. Sehingga kan ada sahabat tanya, ya Rasulullah, berapakah kadar cahaya yang paling sedikit masa duduk di padang mahsyar, masa kita nak menyeberangi titian sirat? Nabi bersabda, antara umatku orang beriman, cahaya dia yang paling sedikit yang membantunya menyeberangi titian sirat adalah sebesar ibu jari kakinya. Ibu jari kaki kita tu sesuatu kan, cahaya keluar banyak tu je mentol, cik, jalan nak jalan. Dia jalan dalam keadaan yang amat perlahan. Kerana apa? Cahaya itu tidak terang dan cahaya itu tidak jelas. Adapun orang munafikin yang berjalan, Allah nak hina mereka, mereka dapat berjalan di titian sirat bersama dengan orang beriman. Tapi orang beriman cahaya dia terang, dia selama jalan di hadapan,
orang-orang munafikin Allah Ta'ala bagi dia cahaya di tengah jalan sampai kat tengah. Allah kata dalam Al-Quran ni, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya, dan dia duduk dalam keadaan gelap. Dia panggil orang beriman, naqtabis min nurikum, Allah sebut dalam Quran, nanti dulu bagi cahaya sikit, saya gelap tak dapat apa ni, tolong suluh dekat saya, bagi laluan supaya saya boleh lalu. Maka ketika itu dia akan terjatuh dan tergelincir, jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ibu-ibu sekalian, bila Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi SAW, bila dia baca satu ayat dalam surah Taha, dia akan menangis dan dia tak boleh sambung dah ayat itu, yang mana Allah Ta'ala sebut, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Bila dia baca awal surah Al-Baqarah ini, ayat 17 ni, dia kaitkan dengan ayat surah Taha pada ayat ke-43, dia akan menangis. Sebab apa? Sebab ayat ni cerita masa kita nak lalu, nak melintasi titian sirat. Dalam surah Taha tu Allah kata, tidak ada sesiapa pun di antara kamu melainkan dia kena menyeberangi neraka Jahannam. Itu adalah sesuatu ketetapan yang Allah tetapkan ke atas kamu. Menyeberangi titian sirat bererti kita melintasi neraka Jahannam. Kita lintas neraka Jahannam kerana titian sirat itu adalah jejantas untuk kita menyeberangi titian sirat. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila sahabat baca dia nampak gambaran macam itu. Tapi bila kita baca Quran, kita tak boleh masa baca tu gambar, masa nak berjalan atas titian sirat tu kita tak tergambar. Sebab apa? Kita tak faham. Kalau kita faham, kita akan dapat rasa seronok tu. Baik, kemudian Allah Ta'ala buat perumpamaan yang pertama, orang yang dihilangkan cahaya di dalam kehidupannya. Yang kedua, Allah akan bangkitkan orang munafik dalam keadaan summun, pekak, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un, mereka tak boleh balik-balik. Maksud dia apa? Maksudnya di padang mahsyar dia minta Allah hantar dia balik dekat dunia. Ya Allah, hantar baliklah, aku ni tak nampak ni, pekak pula, bisu pula. Orang-orang munafik, kata ulama yang pertama Allah kata dia apa? Summun, pekak. Apa dia? Summun. Sebab itu tanda bila Allah Ta'ala hijabkan hati kita, bila pendengaran kita tak dapat tapis benda-benda yang baik. Sebaliknya dia hanya dapat mendengar, seronok mendengar benda yang tidak baik. Ini tandanya Allah Ta'ala hijabkan, pekakkan telinga mereka dahulu. Ya, sebab itu jangan kita sampai peringkat, kadang-kadang saya sedih bila ada di beberapa masjid rentetan yang AJK bagi tahu saya, kadang-kadang sebelum subuh kan, ada Tok Bila dia baca tahrim. Tahu tahrim? Dia bacalah sikit dalam 2-3 minit je, supaya nak gerak kita bangun, bangkit cepat sikit kan. Kadang-kadang azan tu speaker tu kuat, ada orang hantar surat minta kerjasama daripada pihak IJK, kurangkan sikit suara speaker tu, kuat sangat. Anak saya nak tidur tak boleh. Bukan anak yang tak boleh tidur, dia yang tak boleh tidur. Anak tak ada masalah dengan anak lagi suka pasal azan tu dia menghalau syaitan kan. Bahkan kalau kebakaran, nampak bala apa turun pun disyariatkan kita untuk azan. Sebab dengan azan tu Allah Ta'ala kurangkan bala yang nak turun tu. Api yang nak marak dia akan jadi tidak marak. Air yang nak naik kita azan, dia tidak akan naik. Sebab tu masa banjir tu ramai orang tak azan, dia lari je. Ya, tu nak menunjukkan sebab kita tak faham. Jangan sampai benda yang baik kita dengar jadi tak baik. Itu tanda hati bermasalah. Ya, hati bermasalah. Nak sebutkan orang-orang munafikin pada hari akhirat Allah tak bercakap dengan dia. Sebab apa? Dia tak boleh dengar Allah cakap. Allah tak berhajat untuk bercakap dengan dia. Bahkan umyun,
dibutakannya supaya dia diharamkan melihat nikmat syurga. Dia tak boleh lihat nikmat syurga. Dan lebih hina lagi adalah bila diharamkan melihat zat Allah. Sebab tu kalau kita baca tentang nikmat syurga, ibu-ibu sekalian, nikmat syurga yang paling tertinggi bila Allah Ta'ala perlihatkan zatnya kepada ahli syurga ketika kita duduk di dalam syurga. Ya. Cuma ulama khilaf, apakah bila kita masuk syurga terus Allah tunjuk? Tak. Ada ulama kata lepas kita dah nikmati nikmat dalam syurga tu macam-macam, Allah tanya pada kita, kamu dah puas ke nikmat syurga ini? Oh, tak puas lagi ya Allah, tapi kami dah rasa semua. Tapi setiap kali kami rasa, dia akan, sampai saya baca dalam satu hadis, pohon bidara yang berada di Sidratul Muntaha dalam syurga, pokoknya besarnya bayang-bayangannya melebihi 100 tahun perjalanan dengan menunggang kuda. Kita naik kuda pecut tu, 100 tahun perjalanan dunia belum baru habis bayang-bayang dia, belum dia punya pokok tu lagi. Dan dia punya buah, kata Nabi, buah yang tumbuh daripada daun bidara tu, kalau daun bidara dunia dia ada duri kan. Sebab tu daun bidara ni asal daripada syurga. Perawat-perawat Islam dia ambil daun bidara ni untuk buat ruqyah. Sebab tu kalau daun bidara ni orang kena sampuk-sampuk jin kan, jin ni dia cukup takut dengan daun bidara. Tapi kalau nama kita bidara, dia tak takut. Kalau daun bidara, dia takut. Jadi nak sebutkan bahawa pokok bidara dalam syurga, dia keluarkan buah dia, satu buah besar seekor kambing jantan yang gemuk. Kita kalau di Malaysia ni, kambing yang paling besar, kambing jantan apa kita panggil? Apa tak istilah? Dia keluar buah besar tu, dan Nabi kata satu buah memiliki 70 rasa yang berbeza-beza. Kita makan satu buah ada 70 rasa. Ada buah 70 rasa, satu rasa saja. Makan buah lain 70 rasa yang lain daripada buah yang pertama. Itu contohlah yang saya sempat terbaca. Jadi nak ceritakan bahawa bila kita dah rasa nikmat kemuncaknya, Allah kata ada satu nikmat lagi kamu tak rasa lagi. Apa dia? Kita tengok Allah. Sekali tu je kita boleh tengok. Lepas tu tak boleh tengok dah. Ya, sehingga kan sahabat tanya, Rasulullah, kita nampak Allah jelas macam mana? Nabi kata macam kamu duduk di tengah malam, kamu nampak sempurnanya bulan purnama itu dengan terang, macam itulah kamu nampak Allah terang macam tu. Tak ada sama-sama di awan dan sebagainya. Ya. Baik, kemudian Allah jadikan mereka bukmun, mereka bisu, yakni tidak ada pembelaan untuk mereka diberi ruang membela diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut balasan bagi orang-orang yang, orang kata apa? Yang menutup dirinya daripada mendapat hidayah Allah. Ataupun Allah buat perumpamaan seperti keadaan sifat orang munafik itu adalah turunnya air hujan yang renyai dengan bunyi guruh dan sebagainya, menyebabkan mereka tutup jari mereka di telinga mereka. Faham ke apa maksud perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan ini? Maksudnya adalah, kita tengok ulama kata, orang munafikin dia menganggap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu, kerana takutnya mereka pada ayat tersebut, mereka menganggap bacaan ayat Quran seperti bunyi guruh dan kilat yang menakutkan mereka. Takutkan mereka kerana apa? Takut mereka mendapat hidayah. Ada orang macam ni. Takut bila dia dengar ayat tu, nanti dia berubah, orang lain berubah, orang tak nak ikut dia. Sebab kalau kita baca sejarah orang munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ini asalnya dilantik gubernur di Madinah. Tapi bila Nabi SAW datang, pengaruh dia itu dah berkurang. Cadangnya dia dulu nak diangkat jadi raja di Madinah itu. Tapi bila Nabi sampai, orang semua bai'ah pada Nabi. Aus dan Khazraj pun tak berbalak dan juga mengangkat diri Nabi sebagai ketua. Jadi dia takut hilang pengaruh. Sebab tu dia cari pengaruh di samping orang-orang musyriki.
Dan orang-orang yang bukan Islam atau yang tak nak hidayah ni, bila dia dengar benda-benda yang bersifat ayat Quran yang berikan peringatan, dia rasa macam sakit. Macam tak boleh duduk lah Ustaz. Tu bahaya. Bila dengar benda-benda yang baik, dia rasa tak boleh duduk, rasa benda tu menyakitkan dia. Ya, sebab itu disebutkan di sini, orang munafik itu bila mendengar ayat-ayat Allah, dia akan menutupkan jarinya ke telinganya, seakan-akan dia rasa sakit dengan ayat tersebut, sedangkan ayat itu memberikan kebaikan untuk mereka. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Ada dalam satu pandangan pula, maksud permisalan yang kita baca pada ayat ke-19 ini, Allah Ta'ala kata hati manusia ini seumpama ada 3 tanah. Dalam hadis Nabi, Nabi kata hati manusia ini seperti 3 tanah. Tanah yang pertama namanya tanah Qi'an. Tanah apa? Qi'an. Qi'an ini adalah merupakan tanah yang bila hujan turun, dia serap air hujan, kemudian dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia keluarkan buah-buahan, dia keluarkan pokok-pokok, kemudian dia menampung dan mengumpulkan air. Menampung dan mengumpulkan air, maksudnya tanah yang paling subur. Ya, tanah yang paling subur. Orang nak ambil air pun ada air, orang nak makan buah, nak makan ulam-ulaman pun ada dikeluarkan tanaman. Ini hati orang-orang yang beriman yang hidup. Ya, hati orang beriman dan hati orang yang hidup. Maksud perumpamaan itu, bila dia dengar ayat Allah, Quran ataupun hadis, umpama air hujan yang turun, masuk kena di dalam hati dia, dia akan mengeluarkan 2 benda. Yang pertama, permisalan yang Nabi kata adalah buah-buahan dan tanaman, itu adalah menambahkan amal sunatnya. Ya, menambahkan amalan-amalan taatnya. Adapun air yang terkumpul itu adalah menambahkan lagi kefahamannya di dalam ilmu agama, supaya dia boleh curahkan air itu macam ilmu itu pada orang lain, manfaat itu kepada orang lain dan juga berguna untuk diri dia. Tanah yang kedua dinamakan jadab. Jadab. Al-jadab iaitu sejenis tanah yang dia serap air hujan, tetapi dia hanya mengumpulkan air untuk menjadi lecak sahaja, dan dia tidak boleh mengeluarkan atau menerbitkan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Ini namanya tanah al-jadab. Ada hati manusia sifat dia macam itu. Bila dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis Nabi, dia dengar peringatan sampai masuk dalam hati, kemudian hati dia bertambah iman, hati dia bertambah rasa nak belajar ilmu, cuma amal dia tak tambah. Ada orang macam tu, belajar Masya Allah tapi tak berubah-berubah. Belajar dah macam-macam ustaz dah, tapi pakai serupai itu juga, cakap serupai itu juga. Itu contoh. Ada macam tu, tanah jadab namanya tu. Yang ketiga, jadabun. Yang ketiga yang dinamakan sebagai tanah misfahun, iaitu sejenis tanah yang dia bila hujan turun, sama ada renyai, sama ada lebat, dia tidak menyerap air dan dia tidak mengeluarkan tanam-tanaman. Bahkan dia tanah yang cepat kering. Hujan turun, kering. Hujan turun, kering. Maksudnya dia tak simpan pun air tadi macam tanah yang lecak tadi. Maksudnya orang ceritalah apa pun, dia masuk sekejap, lepas tu dia kering. Hati dia jadi kering balik. Hati dia tidak mengumpulkan iman, tak tambahkan lagi rasa takut, apatah lagi kalau nak mengeluarkan tanam-tanaman. Sebab itu Nabi kata berhati-hati dengan orang yang hati yang ketiga ini. Ya, hati yang ketiga tadi ya. Misfahun. Misfah. Kerana itu hasil daripada tiga tanah tadi, hasil daripada 3 tanah, dilahirkan 4 orang. 1, 2, 3, 4.
pertama, orang yang kata apa ni Imam Syafi'i, orang yang tahu dan dia tahu dia seorang yang tahu. Nak faham tidak? Bukan tahu. Tahu tu kan kita buka puasa ke. Orang yang alim dan dia tahu dia adalah orang yang alim. Maka kata Imam Syafi'i, ambillah manfaat daripada dia. Belajarlah daripada dia. Dan bila dia tahu dia alim, dia sendiri akan sampaikan ilmu itu. Dan kita pun kena cari dia. Itu golongan orang pertama. Orang yang alim dan tahu dia alim. Ini tak apalah, saya tulis macam tu je lah. Yang kedua adalah orang yang alim tetapi dia tidak tahu dia orang yang alim. Dia orang yang alim tapi dia tak tahu dia orang yang alim. Orang yang alim, yang pertama tadi, alim, tahu, alim. Ambil manfaat. Ini tanah qi'an tadi, qi'an. Dia tahu dia alim, dia bagi ke orang, orang pun ambil manfaat daripada dia. Maksud dia, golongan ini dia memberi pada orang dan orang mencari dia. Yang kedua, dia alim tapi tak tahu. Di tanah jadab. Maksud dia, dia tak memberi tapi orang mencari. Faham kan? Dia tak tahu nak memberi. Dia ada ilmu, dia ada amal, tetapi dia buat amal tu untuk dia saja. Ini silap. Dia ubah diri dia dengan amal kebaikan tu untuk diri dia. Padahal Allah bagi kemampuan kepada dia, dengan amalan dia itu untuk dia ajak orang lain juga. Ini golongan yang kedua, jadab nama dia. Yang ketiga, orang yang tak tahu, tak alim, dan dia tahu dia tak tahu. Banyak pula tahu-tahu tu. Ya, dia seorang yang tak ada alim, tak ada ilmu, dan dia sedar dia ni orang yang tidak ada ilmu. Maka ini Nabi tak sebutlah nama tanah tu. Ini dianggap sebagai orang yang awam, orang yang biasa, orang yang jahil, dan dia mencari ilmu. Dia kena cari ilmu, dan dia kena cari apa yang kita sebut tadi, petunjuk tadi. Dia kena mencari ilmu ataupun berusaha untuk amal. Yang keempat, dia tak tahu dan dia tak tahu yang dia tak tahu. Semua tak tahu je dia. Dia tak tahu, dia tak alim, dia tak ada ilmu, dia kurang amal. Tapi dia tak tahu yang sebenarnya dia tu memang tidak ada ilmu dan tidak ada amal. Dia rasa macam dia ini orang yang ada amal. Seumpama itu. Ya. Maksudnya dia tak ada amalan, dia tidak ada ilmu, tetapi cara dia beramal tu macam dia tak sedar yang dia ni tak ada ilmu dan tak ada amalan. Dia rasa macam dia ada amalan. Maka Imam Syafi'i kata, berhati-hati dengan golongan keempat, kerana dia adalah syaitan. Sebab dia boleh merosakkan orang lain. Kita tak belajar hukum itu, bab ini, tapi kita buat-buat macam kita tahu. Itu bahaya. Imam Syafi'i kata hati-hati. Itu kadang-kadang syaitan. Kalau kita tak tahu, kita jadi orang yang ketiga. Kita tak tahu dan kita sedar kita tak tahu, sebab tu kita tanya orang yang lebih tahu. Tapi ada orang yang dia tahu, tapi dia tak sedar yang dia sebenarnya tahu. Jadi dia duduk diam-diam, dia buat amal seorang-seorang. Jadi kurang manfaat dia. Kita nak jadi hati orang yang pertama, yang dia ada ilmu dan dia ada amalan. Kemudian dia ceritakan dan dia kongsikan amalan dia, supaya dia nak orang lain pun beramal macam dia beramal. Itu orang paling bagus.
Dia tak jealous kalau orang lain boleh buat amal macam mana dia boleh beramal. Dia boleh sembahyang tahajud, dia nak kawan tu lagi sembahyang tahajud bagus daripada dia. Dia pandai baca Quran, dia ajar orang tu sampai orang tu baca Quran lagi sedap daripada dia baca. Orang ni bagus. Itu dia kelompok yang pertama. Ya. Kelompok yang kedua, iaitu dia tahu tapi dia buat untuk diri dia. Dia tak nak orang boleh sama dengan dia. Ada antara kita, dia tak suka orang sama dengan dia. Dia kata, kalau saya selama mana saya guru, saya tak boleh cerita semua ilmu habis pada kamu. Tidak, nanti kamu sama taraf dengan saya pula. Dalam Islam dia tak ada istilah macam tu. Ilmu mesti kena bagi semua, tak boleh disembunyikan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa yang sembunyikan satu ilmu, yang mana dengan satu ilmu itu orang itu boleh dapat masuk syurga, tapi dia sembunyikan, orang yang sembunyi itu masuk neraka. Orang yang tak dapat ilmu kerana disembunyikan itu masuk syurga, walaupun sebab dia tak tahu ilmu itu dan dia jahil. Itu beza dia. Ya. Jadi sebab tu kalau tadarus kita ajarlah semua. Apa yang kita tahu cerita kat kawan kita. Tahun depan kawan kita pula jadi ketua tadarus. Tak apalah, kita pula tak jadi ketua. Serahkan tugas pula kan. Jangan kita, saya juga nak kena ketua. Jangan. Ya, itu contoh ya. Jika masing-masing ada kelebihan-kelebihannya. Ya, baik. Tak ada juga kita nak habiskan. Boleh dulu tangguh setakat itu dulu boleh. Esok kita mula awal sekali insyaAllah. Saya ada hal ni. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah di surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi. Esok nanti saya bagi ada satu doa yang Nabi ajar, yang elok kita baca masa fasa yang kedua dalam bulan Ramadan, ya, minggu yang kedua.